Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adin Uthman bin Ahmad Fuad dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Arif bin Abdullah, Muhammad Fakrul Adli bin Muhammad Izal dan Muhammad Daniel Hakim bin Zulkifli akan membincangkan mengenai bab 6 epistemologi iaitu teori ilmu. Seterusnya, bagaimana anda tahu cuaca akan terjadi seperti hari esok? Bagaimana anda tahu berapa umur alam semesta ini? Bagaimana anda tahu jika anda berfikir secara rasional? Persoalan ini dan persoalan-persoalan yang lain tentang bagaimana anda tahu merupakan epistemologi, iaitu bidang falsafah berkenaan dengan memahami sifat pengetahuan dan kepercayaan. Apakah itu epistemologi? Epistemologi berasal daripada akar bahasa Yunani purba iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud teori atau kajian. Epistemologi dalam bahasa adalah mengenai pemahaman bagaimana kita mengetahui bahawa ada sesuatu yang berlaku dengan mengambil kira tujuan mereka, konteks sejarah di mana kepingan pengetahuan ini muncul dan cara mereka mempengaruhi penjelasan mereka. Kajian epistemologi memberi tumpuan kepada cara kita untuk memperolehi pengetahuan dan bagaimana kita dapat membezakan antara kepalsuan dan kebenaran. Epistemologi tidak hanya bertanya tentang apa yang kita perlu lakukan untuk mencari sesuatu. Sebagai contoh, sains, sejarah dan antropologi semuanya mempunyai kaedah mereka tersendiri untuk mencari sesuatu. Epistemologi dari sudut istilah. Menurut Oxford Dictionary of Sociology 2009, epistemologi bermaksud the philosophical theory of knowledge on how we know and what we know. Yang bermaksud teori falsafah terhadap pengetahuan pada bagaimana dan apa yang kita tahu. Menurut istilah, epistemologi adalah mengenai bagaimana pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang individu. Permasalahan hakikat. Ilmu ini membincangkan berkenaan pengetahuan, kebenaran, kepastian pengetahuan serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, iaitu menilai, normatif iaitu menentukan standard, dan kritikal, menguji serta membahas tentang keabsahan pengetahuan. Elemen persoalan yang dibahaskan dalam epistemologi. Apakah itu ilmu? Apakah kriteria atau sifat ilmu? Bagaimana seseorang itu mengetahui sesuatu? Berapa banyakkah ilmu yang boleh dikuasai oleh manusia? Apakah sumber ilmu seseorang? Bagaimana seorang itu tahu bahawa ia mengetahui sesuatu? Bagaimana hendak membentuk pengetahuan yang benar dan tepat? Seterusnya, elemen epistemologi. Yang pertama, kepercayaan. Epistemologi mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percaya itu sebagai ilmu. Sebagai contohnya, merujuk teori sains. Kalau kita merujuk teori sains dan menganggap teori sains itu sebagai ilmu, kita mestilah mempunyai kepercayaan terhadapnya. Misal yang lain, jika kita mempelajari ilmu fizik dan ianya mengandungi teori atom, maka kita mesti mempercayai akan teori atom itu. Yang kedua, kepercayaan mestilah benar. Sesuatu ilmu yang kita percayakan itu mestilah benar. Sebagai contohnya, teori atom mengatakan bahawa material terdiri daripada atom-atom yang kecil, zarah-zarah kecil yang dipanggil atom yang bergerak. Dan kita mesti mempercayai, dan kepercayaan itu mestilah benar. Yang ketiga, kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun unsur berasas.
justified true belief, iaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Sebagai contoh, kepercayaan kita itu bukanlah kepercayaan yang buta, tetapi ia mempunyai asas dan justifikasi dan ianya benar. Seterusnya, fokus utama epistemologi. Yang pertama, menjawab apa yang benar dan sudah diketahui. Yang kedua, menjawab bagaimana cara untuk mengetahuinya. Dan yang terakhir, melihat kepada perkara yang boleh dilihat secara realiti dan kemudian diteliti secara saintifik melalui pengetahuan yang dimiliki. Seterusnya, kesan epistemologi. Membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang. Membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Mempengaruhi peradaban manusia. Mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baru. Dan terakhir, modal dasar dan alat yang strategik dan merekayasa perkembangan alam. Kepentingan epistemologi. Epistemologi adalah penting kerana ia adalah asas kepada bagaimana kita berfikir. Tanpa cara memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita untuk bergantung pada diri kita, bagaimana kita membangunkan konsep-konsep dalam minda kita. Sebagai contohnya, epistemologi bunyi. Epistemologi bunyi ini diperlukan untuk mewujudkan pemikiran dan pemikiran yang baik. Saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fakhrul Adli bin Muhammad Rizal di bawah tajuk bab 6, iaitu kaedah memperoleh ilmu, di mana terdapat 4 kaedah ataupun boleh dikatakan sebagai teori untuk memperoleh ilmu. Yang pertama ialah teori kebenaran korespondensi. Yang kedua adalah teori koherensi, iaitu teori konsistensi. Yang ketiga adalah teori pragmatik. Yang keempat adalah teori kebenaran melalui agama dan juga tradisi. Teori pertama ialah teori kebenaran korespondensi, kesepadanan. Kebenaran adalah bersesuaian dan sepadan di antara penyataan dan juga kenyataan atau fakta. Benar atau salah terletak pada kesesuaian antara subjek, apa yang diketahui, dan juga objek realiti sebagaimana adanya. Sebagai contoh, hari ini hujan dan kita melihat di luar hari hujan. Bermakna ialah ada teori kebenaran korespondensi. Teori yang kedua ialah teori koherensi atau konsistensi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu penyataan itu benar atau palsu adalah melalui cara-cara yang berikut, di mana ia membukakan satu penyataan kepada satu penyataan yang lain, iaitu mencari hubungan antara satu ayat dengan satu ayat yang seterusnya. Sebagai contoh, John adalah pembunuh si mati, pernyataan pertama, dan pernyataan kedua adalah cap jari John terdapat di senjata. Pernyataan ketiga adalah John dilihat oleh saksi sebagai orang terakhir keluar dari tempat kejadian. Melihat pada tiga-tiga pernyataan, terdapat konsistensi, di mana tiga-tiga pernyataan berkaitan dengan John. Ini bermakna pernyataan itu adalah benar, di mana terdapat hubung kait antara tiga-tiga pernyataan. So itu adalah disebutkan sebagai teori koherensi, iaitu teori konsistensi. Seterusnya, yang ketiga adalah teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria sesuatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal dan bermanfaat dalam kehidupan. Teori ini juga mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justru, kebenaran bukanlah keutamaan. Kepalsuan boleh dijemakan dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatism adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Sebagai contoh, teori pragmatik adalah seiring perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, para ilmuwan menemukan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia seperti telefon pintar. Contohnya, penemuan dan aplikasi telefon pintar tersebut dinyatakan berguna untuk memudahkan perjalanan dalam kehidupan manusia. Namun begitu, terdapat juga kelemahan pada teori ini, iaitu teori ini bersifat relatif dan berubah mengikut peredaran zaman.
idea dan penyataan yang tidak semestinya benar dan hanya berfungsi dalam keadaan tertentu sahaja. Hanya mementingkan idea yang berguna walaupun idea itu adalah palsu. Berikut adalah teori yang terakhir, iaitu teori yang keempat, kebenaran menurut agama dan tradisi. Pertama, kebenaran menurut agama. Kebenaran mutlak yang bersumberkan daripada Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Itu adalah teori menurut agama. Kemudian adalah teori menurut tradisi, di mana manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya. Dan untuk melaksanakan, maka usaha keilmuan adalah jelas diusahakan sepanjang hayat. Kesenimbungan tradisi ilmu dengan pengetahuan khazanah ilmu generasi yang terdahulu. Ingin dirumuskan di sini terdapat 4 teori tersebut adalah sebagai kaedah atau cara untuk kita memperoleh ilmu. Yang pertama ialah teori korespondensi, di mana teori yang menyatakan sesuatu fakta itu adalah benar apabila kita menyatakannya. Contohnya kita menyatakan ya dan perkara itu benar, maka teori itu adalah betul. Dan itu adalah salah satu cara untuk kita memperoleh ilmu, di mana kita melihat itu betul dan kita mendapatkan perkara, memastikan perkara itu betul dengan adanya fakta. Seterusnya teori koherensi, di mana terdapat hubungkan antara satu kenyataan dan satu kenyataan yang seterusnya, di mana penyataan itu adalah benar dan ilmu yang dinyatakan adalah benar apabila terdapat hubung kait antara satu orang lain. So ilmu itu adalah ilmu yang betul. Jadi antara cara untuk memperolehnya adalah mendapatkan teori koherensi antara ilmu yang kita ingin perolehi. Seterusnya teori pragmatik. Seperti mana kita tahu, teori pragmatik adalah kebenaran yang memiliki kriteria dan bermanfaat pada kehidupan kita, di mana pada zaman kita sekarang kita jumpa banyak orang di sekeliling kita menggunakan ilmu tersebut, di mana itu adalah teori pragmatik. Oleh itu, cara kita memperoleh ilmu adalah melalui orang-orang di sekeliling kita dan pada zaman tersebut. Dan yang terakhir adalah teori kebenaran agama dan tradisi. Mengikut agama, kita perlu mendapatkan sumber daripada Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Dan pada tradisi pula, ianya adalah generasi tradisi yang diwarisi khazanah-khazanah terdahulu, dan itu adalah khazanah-khazanah dan ilmu-ilmu terdahulu. Jadi ilmu itu boleh diguna pakai dengan betul. Maka dengan itu berakhirlah ucapan dari saya berkaitan kaedah-kaedah memperoleh ilmu pada tajuk bab 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Zulkifli. Saya dari kumpulan 552 EE13. Saya akan membentangkan tentang tajuk 6, epistemologi, kaedah perolehan ilmu. Kaedah perolehan ilmu terdapat 4 perkara yang perlu kita ketahui, iaitu wahyu, intuisi atau ilham, akal dan juga panca indera. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu sumber utama dan juga sumber yang tepat dan diyakini. Bagi wahyu, sumber utama iaitu wahyu nakli. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang merupakan sumber ilmu yang utama, petunjuk dan pembeza antara hak dan batil, kerana Allah sebagai Tuhan merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Firman-Nya bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeza antara hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad merupakan sumber kedua kepada Al-Quran yang berperanan untuk menguat dan menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Firman Allah bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah Al-Najmi ayat 3 hingga 4. Bagi wahyu yang kedua, iaitu sumber yang tepat dan diyakini, merupakan sumber dalam segala ilmu, sama ada berkaitan fizik maupun metafizik, seperti syurga, neraka, malaikat, azab kubur dan lain-lain.
Selain daripada wahyu, Islam juga menerima akal dan panca indera sebagai saluran untuk mendapatkan ilmu, namun ia tidak dapat menandingi kedudukan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Yang kedua iaitu intuisi ataupun ilham. Intuisi atau ilham merupakan sumber ilmu yang bersifat dalaman, berkaitan dengan hati, jiwa dan batin seseorang. Ilham yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dicampakkan ke dalam hati seseorang yang berjiwa bersih melalui jalan kasyaf, bukan melalui pembelajaran. Ia adalah unik kerana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung menerusi mata hati dan gerak hati. Hati yang sihat, bersih dan ikhlas akan menggerakkannya ke arah pemahaman yang murni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak mungkin tercapai kebenarannya dengan penggunaan akal semata-mata. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada hati nurani bersih dan lembut. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Kemudian ia juga boleh diperolehi melalui jalan mujahadah, iaitu latihan yang bersungguh-sungguh seperti riadah, seperti melakukan amalan ibadah sunat lain selain fardu, berzikir, berpuasa, bertafakur dan bertadabbur. Intuisi juga mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai seperti basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni ataupun huduri. Yang ketiga, akal. Akal yang sihat merupakan saluran untuk mengetahui ilmu yang jelas. Akal yang sihat juga mampu mengatur dan menemukan hubungan yang sesuai dalam setiap ruang ilmu antara satu sama lain. Menurut Imam Al-Ghazali, akal diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna dan mulia sehingga mampu menaikkan darjat manusia. Dengan akal, semua makhluk tunduk kepada manusia. Kedudukannya seperti seorang raja yang memiliki banyak pasukan. Ia mempunyai kemampuan membezakan antara hak dan yang batil serta memahami sesuatu perkara. Kebahagiaan spiritual adalah akal kerana menyebabkan fizikal seseorang memperolehi kekuatan. Jiwa bagaikan lampu sedangkan sinarnya adalah akal yang menyinari seluruh tubuh. Dalam mendapatkan ilmu, akal dan indera tidak dapat dipisahkan kerana keduanya saling berhubungan. Al-Quran amat menganjurkan kepada manusia untuk melihat fenomena alam, untuk manusia berfikir tentang kebesaran pencipta. Sebagaimana panca indera, akal juga mempunyai kelemahan. Misalnya, ia tidak dapat berfikir tentang perkara gaib. Yang terakhir, panca indera. Terdapat 5 panca indera dalam proses mencari ilmu, iaitu dera rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan juga dera pendengaran. Daripada Irfan Ahmad, menurut Al-Quran, sumber pengetahuan dapat ditemukan melalui 3 jalan, iaitu As-Sama' iaitu pendengaran, Al-Bashar penglihatan dan juga Al-Qalb iaitu hati. Bagaimanapun, kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalu betul dan tepat. Misalnya, matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya. Daripada Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh min Al-Dhalal, metod indera tidak menimbulkan keyakinan. Seperti mana akal, panca indera saja tidak mencukupi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Nama saya Muhammad Arif bin Abdullah, nombor matrik 2022748049. Jadi, saya akan membentangkan tentang maratib, jenis dan klasifikasi ilmu. Iaitu yang pertama adalah maratib ilmu ataupun hierarki ilmu. Okey, apakah itu maratib ilmu? Maratib al-ilmu bermaksud tingkat-tingkat ilmu ataupun hierarki ilmu. Islam meletakkan ilmu mempunyai martabatnya yang tertentu. Mengikut Syed Hussein Nas dalam bukunya Science and Civilization
Civilization in Islam pada tahun 1984. Klasifikasi yang dilakukan oleh Islam terhadap ilmu berdasarkan prinsip hierarki ataupun maratib al-ilmu ataupun tingkat-tingkat ilmu. Jadi ilmu nakli yakni wahyu menjadi teras sistem pendidikan Islam. Mengikut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ilmu yang tertinggi dari pelbagai bidang ilmu ialah yang dimiliki oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sebagai contoh, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW iaitu Al-Quran. Malah, seseorang itu dapat mencapai tahap kesempurnaan apabila dianugerahkan dengan ilmu ketuhanan. Okey, seterusnya, pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu. Yang pertama ialah ilmu nakli, yakni wahyu, dan yang kedua adalah ilmu al-aqli, yakni intelek. Seterusnya, jenis dan klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu, epistemologi mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Sebagai contoh, klasifikasi ilmu kepada ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen. Sebagai contoh, ilmu sains tulen terbahagi kepada 4, yakni fizik, kimia, biologi dan matematik. Manakala sains sosial ialah politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, komunikasi, linguistik, antropologi, psikologi dan sains sosial. Dalam Islam, ilmu diklasifikasikan sebagai ilmu al-aqli, yakni intelek, dan ilmu nakli, yakni wahyu. Ilmu akli ialah ilmu bersumberkan olahan akal manusia seperti falsafah, pengurusan, sains fizik, kimia dan kejuruteraan. Manakala ilmu nakli adalah ilmu berdasarkan wahyu seperti ilmu tentang cara bersolat, dan ilmu akli ialah ilmu berdasarkan akal dan eksperimen seperti ilmu sains. Itu adalah perbezaan antara ilmu nakli dan ilmu akli. Seterusnya, pembahagian antara fardu ain dan fardu kifayah. Hukum ke atas fardu ain adalah wajib ke atas setiap individu. Manakala fardu kifayah ialah kewajipan secara kolektif yang bermaksud bersama-sama atau beramai-ramai, menjadi kewajipan secara beramai-ramai ataupun bersama. Seterusnya, dalam pembahagian fardu ain, ilmu mengenai asas-asas agama yang berkait dengan akidah yang benar. Itu adalah fardu ain. Segala suruhan dan larangan Allah menurut Imam Al-Ghazali. Ilmu untuk mengenal Allah, cara menunaikan ibadat dan ilmu untuk menghindari larangan Allah. Sebagai contoh, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh. Manakala fardu kifayah, ilmu untuk menyempurnakan keperluan hidup sama ada berbentuk keagamaan atau keduniaan. Sebagai contoh, penkhususan dalam bidang-bidang ilmu yang bersumberkan wahyu nakliyah. Sebagai contoh, fiqh, usul fiqh dan ilmu yang bersumberkan akal, yakni akliyah seperti sains, teknologi, pengurusan, bahasa dan sebagainya. Seterusnya, kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Antara solusi dalam menghadapi kecelaruan dalam falsafah dan isu semasa adalah menerusi kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Titik persamaan ialah persemuanya mencari kebenaran. Sebagai contoh, antara jikalau berlaku masalah dalam cabang-cabang ilmu, yakni ilmu falsafah dan isu semasa, kita mestilah mencari kebenaran dalam semua cabang-cabang ilmu. Namun falsafah dan ilmu mempunyai keterbatasan, hanya agama sahaja yang mutlak. Sebagai contoh, jikalau berlaku percanggahan antara ilmu falsafah dan ilmu yang lain, kita mestilah mengambil ilmu agama kerana agama sahaja yang mutlak. Mustahil agama yang benar bercanggah dengan kebenaran. Secara ringkasnya, agama adalah pegangan
bukan spekulatif dan tidak berubah. Okey, di sini kita dapat mengulas apakah itu spekulatif. Menurut sumber Kamus Dewan edisi keempat, dengan pemikiran semata-mata secara teori berdasarkan atau bersifat spekulasi. Maksudnya agama adalah pegangan, bukan sebagai secara teori dan tidak berubah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Ishra bin Basori, nombor matriks 2022777783 bersama sahabat saya Muhammad Naim bin Cik Rosman 2022912449. Hari ini kami akan membentangkan tajuk bab 7 iaitu epistemologi dan isu semasa. Untuk yang pertama, aliran ideologi semasa, saya akan membicarakan tentang yang pertama iaitu sekularisme ataupun sekularisme. Sekularisme bermaksud dari segi etimologi iaitu berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum yang bermaksud di sini dan kini. Dia secularism dalam bahasa Inggeris bermaksud the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc. Ini berdasarkan daripada Oxford Advanced Learners Dictionary. Untuk yang kedua iaitu terminologi pula, sekularisme merujuk kepada ideologi pemisahan di antara agama dan negara, dunia dan akhirat, jasad dan roh, sains dan agama. Sekularisme adalah fahaman ataupun doktrin pendirian dan sebagainya yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Ini dipetik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Dan seterusnya, unsur-unsur utama sekularisme. Unsur-unsur utama sekularisme terdiri daripada 3 iaitu yang pertama disenchantment of nature yang bermaksud pembebasan alam tabi'i daripada tafsiran keagamaan. Ini bermaksud ia menghilangkan atau melupuskan makna spiritual ataupun kepercayaan daripada alam kehidupan. Alam tabi'i bebas daripada kekuasaan Tuhan, dewa, roh. Maka manusia boleh mengeksploitasi dan memanipulasi alam dengan sesuka hati tanpa takut, was-was, pantang dan sebagainya. Yang kedua iaitu desacralization of politics, iaitu penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama. Yang mana ia menghilangkan unsur-unsur keagamaan di dalam politik daripada hal ehwal manusia. Ia juga menafikan wujudnya keturunan dewa-dewa, perkenan dari alam ghaib, tauliah dari Tuhan. Setiap manusia boleh dan berhak menjadi pemimpin walaupun tidak mempunyai kelayakan rohaniah, akhlak dan akal. Ini berdasarkan daripada desacralization of politics, unsur utama secularism. Dan yang ketiga, deconsecration of value, yang mana bermaksud penafian kesucian dan kekekalan nilai hidup. Yang bermaksud menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai agama daripada minda dan tingkah laku manusia. Sistem nilai, unsur ini juga mengatakan bahawa sistem nilai sebagai hasil kebudayaan bersifat relatif dan sementara sahaja, termasuk agama. Seterusnya, ini adalah perubahan pemikiran falsafah barat. Yang pertama, dia bermula daripada teosentrik yang bermaksud segala proses kehidupan berpaksikan Tuhan. Dan seterusnya beralih kepada antroposentrik yang bermaksud pemikiran yang memandang manusia sebagai keutamaan alam semesta. Seterusnya dia beralih kepada modernisme dan
akhir sekali kepada pasca modernisme. Dan ni akan beralih pada modernisme pula. Yang kedua iaitu modernisme. Apakah itu modernisme? Modernisme dari sudut etimologi berasal daripada perkataan Latin, iaitu Latin modo, yang bermaksud recently ataupun just now. Modernisme ini muncul pada zaman kebangkitan ataupun dipanggil zaman Renaissance setelah berakhirnya zaman gelap, iaitu pada sekitar tahun 1900. Ia bermula di sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan-golongan ahli falsafah Enlightenment, iaitu Immanuel Kant dari negara Jerman, John Locke dan juga David Hume dari Britain. Modernisme mengatakan bahawa Barat adalah simbol kemajuan dan sejarah pula dikekalkan sebagai fakta. Seterusnya, modernisme memfokuskan terhadap naratif besar di samping ia mementingkan kesahihan maklumat. Fahaman modernis berteraskan logosentrik, iaitu menekankan pentingnya akal fikiran yang rasional dan buktian sains di dalam menentukan kebenaran, menentukan apakah bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Seterusnya, pemikiran egosentrik, antroposentrik dan eosentrik telah disebarluaskan oleh fahaman modernisme ini. Dan akhir sekali, ia juga mengagungkan akan kejayaan sains dengan kemunculan ahli-ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell dan Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme ini. Seterusnya, beralih kepada pasca modernisme atau pasca modernisme. Apakah itu pasca modernisme? Pemikiran pasca modernisme adalah kesinambungan daripada pemikiran modernisme yang dianggap tidak sempurna, di mana mereka merubah daripada pemikiran modernisme kepada pasca modernisme. Ideologi ini memerangi ideologi modernisme yang berteraskan logosentrism, iaitu menekankan rasional ataupun reasoning dan sains dalam memahami semua perkara. Golongan pasca modernisme berpandangan bahawa insan bukan hanya terdiri daripada aspek intelektual, akan tetapi juga aspek emosi, intuitif, kerohanian dan sebagainya yang perlu dihargai. Golongan pasca modernisme ini seterusnya anti kepada asas kebenaran. Pasca modernisme ini adalah anti kepada asas kebenaran dan hakikat, dan ianya cenderung untuk mengubah sejarah. Seterusnya, pasca modernisme juga mengatakan bahawa Barat adalah simbol penjajahan. Ideologi pasca modernisme ini telah meresap ke dalam pelbagai disiplin ilmu, termasuklah bidang antropologi, bidang psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan lain-lain. Pasca modernisme juga sikap tidak mengatakan bahawa sikap tidak mengambil kisah kepada kehilangan sejarah, jati diri, agama dan juga tradisi. Ia pasca modernisme, dari sudut pemikiran pasca modernisme ini juga, agama dianggap boleh diubah oleh akal, iaitu New Age, dan perlu sesuai dengan budaya dan masa manusia. Persoalan falsafah dan aliran metafizik, yakni berkaitan dengan agama pula, dianggap tidak lagi relevan oleh pemikiran pasca modernisme ini, aliran pasca modernisme ini. Ia juga mementingkan simulkra dan realiti ciptaan.
seterusnya kita beralih kepada perbezaan ataupun perbandingan modernisme dan juga pasca modernisme. Yang pertama, kita lebih dulu untuk modernisme. Modernisme ini memfokuskan naratif-naratif besar. Akan tetapi pasca modernisme ini memfokuskan naratif-naratif kecil. Yang kedua, ia mengatakan Barat adalah simbol kemajuan, akan tetapi pasca modernisme ini mengatakan bahawa Barat adalah simbol penjajahan. Dan seterusnya, modernisme ini mementingkan kesahihan dan keaslian maklumat, akan tetapi pasca modernisme ini mementingkan simulakra dan realiti ciptaan. Seterusnya, modernisme ini ia mengatakan bahawa penerapan pemikiran masa ataupun pemikiran mereka berdasarkan pasca modernisme ini adalah pemikiran berdasarkan niches dan identiti kumpulan. Dan seterusnya untuk modernisme ini juga mengatakan bahawa sejarah sebagai fakta, akan tetapi pasca modernisme ini mengatakan bahawa sejarah ditulis oleh pemenang. Seterusnya, kelas-kelas sosial yang jelas ada di aliran modernisme, tetapi asas yang tidak jelas kepada kesatuan masyarakat untuk aliran pasca modernisme. Budaya modernisme dan juga budaya tahap tertinggi, keseriusan niat dan tujuan keluarga, dan modernisme ini juga mengatakan keluarga sebagai unit utama binaan masyarakat dan negara. Akan tetapi pasca modernisme ini juga mengatakan keluarga hanyalah alternatif untuk sesuatu perkara, untuk berbuat sesuatu perkara. Dan pasca modernisme ini juga mengatakan bahawa budaya tinggi dan rendah adalah kabut. Permainan niat dan tujuan. Ini adalah perbezaan modernisme dan pasca modernisme. Seterusnya untuk relativisme, saya serahkan kepada Yasir Ishraf. Okay. Persilakan Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, relativism merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Ia boleh berubah mengikut suasana persekitaran. Doktrin bahawa ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkait dengan budaya, masyarakat dan konteks pensejarahan. Seterusnya, apakah ciri-ciri relativism? Yang pertama, menafikan universalisme, iaitu tidak wujud satu persetujuan sejagat berkenaan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Kedua, menafikan absolutisme, iaitu tidak wujud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Dan akhir sekali ialah menafikan objektivisme, iaitu nilai kognitif, etika dan estetika tidak bebas dari pengaruh. Nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Kaedah penyebar luasan fahaman ada 4, iaitu deconstructionisme, iaitu memusnahkan realiti ataupun makna lama dan mencipta realiti atau makna baru. Contoh, pseudo-reality, iaitu penyelewengan ilmu. Kedua ialah relativisme yang bermaksud memusnahkan atau menyamaratakan darjat realiti, ilmu dan nilai. Contoh, ilmu yang suci hanya dianggap sebagai komoditi, barangan, komersialisasi, universiti. Yang ketiga ialah pluralisme, iaitu memusnahkan keunikan realiti dan nilai dengan menerbitkan pilihan yang pelbagai. Contoh,
pluralisme agama dan LGBT. Dan akhir sekali ialah fetishisme. Fetishisme maksud mengisi atau mencipta roh atau semangat baru dari kemusnahan dan penciptaan baru. Contoh klon manusia ataupun robot. Serangan ideologi yang pertama ialah masjid liberal. Apa itu masjid liberal? Masjid liberal atau istilahnya ia dipopularkan secara pembukaan masjid di Berlin. Ia dinamakan sebagai Masjid Ibn Rushd. Diasaskan oleh seorang wanita bernama Sharon Tate. Masjid ini dirasmikan pembukaannya pada tahun 2017. Jadi apa yang membezakan masjid liberal ini dengan masjid-masjid yang lain? Iaitu yang perbezaan antara masjid liberal dengan masjid-masjid lain ialah peraturan yang diperkenalkan oleh pengunjungnya. Antara contohnya ialah tiada halangan untuk mana-mana pengikut mazhab seperti Sunni, Syiah, Salafi maupun Wahabi untuk menggunakan masjid tersebut kecuali wanita yang mengenakan hijab. Peraturan ini diperkenalkan oleh Sharon sebagai satu bentuk mesej politik yang jelas sebagai satu mesej politik yang jelas kepada seluruh dunia jenis Islam bagaimana yang diamalkan oleh masjid liberal. Kebanyakan masjid liberal tidak membezakan fahaman mazhab, malahan terbuka menerima mana-mana mazhab sekalipun. Kebanyakan masjid liberal juga mengamalkan solat berjemaah secara bercampur di antara lelaki dan wanita tanpa wujud ruangan dan sempadan. Ini akan menyebabkan lelaki dan wanita solat secara bersebelah-sebelahan. Selain itu, masjid liberal juga terbuka menerima mana-mana golongan LGBTQ. Mereka bebas melakukan perkara-perkara biasa yang dilakukan oleh mana-mana pasangan bercinta seperti berpegang tangan, berpeluk tubuh maupun bercium di dalam masjid. Tiada syarat imam yang diwajibkan untuk lelaki harus menjadi seorang imam. Ini bermaksud bahawa seorang wanita juga mampu menjadi seorang imam mengetuai jemaah di dalam sebuah masjid liberal. Selain itu, majoriti masjid liberal tidak mengenakan sebarang syarat pada tata tusila pemakaian. Membolehkan pakaian tidak menutup aurat diterima secara terbuka. Sebagai contoh, wanita tidak perlu berhijab untuk masuk ke dalam masjid dan solat di dalam masjid liberal. Apa yang sedikit menggelikan hati apabila masjid liberal juga mengajukan solat Jumaat yang diketuai oleh perempuan dan jemaahnya adalah perempuan, di mana sepatutnya solat Jumaat tidak harus dilakukan oleh seorang perempuan. Alright, seterusnya serangan ideologi kedua iaitu LGBT. Jadi apa itu LGBT? LGBT itu adalah lesbian, gay, bisexual, transsexual. Ia adalah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kebanyakan golongan transsexual ini menganggap diri mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Keyakinan tersebut mendorong segelintir daripada mereka untuk melakukan pembedahan, akibatnya terbelenggu dengan konflik diri untuk menerima jantina sendiri. Isu transsexual ini terutamanya di Malaysia dianggap sebagai satu fenomena yang kompleks dan kritikal kerana ia melibatkan pelbagai faktor isu biologi, psikologi, kesihatan, persekitaran dan sosial. Secara umumnya, gambaran masyarakat terhadap kelompok transseksual ini menjurus kepada lelaki yang bersifat keperempuanan ataupun perempuan yang bersifat kelakian yang dikaitkan dengan homoseksualiti iaitu gay ataupun lesbian. Golongan 65% transgender menjadikan aktiviti pelacuran sebagai tempat mereka untuk mencari mata pencarian ataupun mencari wang. 25% daripada mereka terlibat dalam kelab malam dan 10% sahaja yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang seumpama yang saya sebut di atas. Golongan yang terlibat dengan LGBT ini terbahagi kepada dua, iaitu dua kelompok utama iaitu pesakit yang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri dan golongan yang berjuang menuntut hak asasi manusia untuk membela golongan tersebut iaitu golongan LGBT. LGBT jelas menunjukkan kesan dan pengaruh yang sangat negatif terhadap sesebuah negara.
Justru perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak masyarakat. Ia mesti juga melalui pelaksanaan undang-undang syariah dalam usaha mencapai matlamat belia sebagai penggerak kemajuan negara. Golongan belia perlu meletakkan diri mereka sebagai pencetus, penggerak dan pembina tamadun yang unggul. Sekiranya golongan ini dibiarkan hanyut, apakah akan lahir golongan yang akan melakukan perubahan ke arah generasi yang cemerlang serta untuk menerajui sesebuah negara dalam capai tahap yang tertinggi. Alright, seterusnya adalah hedonisme. Jadi, apa itu hedonisme? Hedonisme juga diertikan sebagai kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku sesuatu perbuatan yang baik. Hedonisme menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Antara implikasi hedonisme ini ialah terhadap ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu set diri yang tidak ternilai. Ia adalah elemen kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu merupakan orang yang berfikiran untuk mengubah situasi hidupnya kepada kehidupan yang lebih baik. Namun pada masa kini kebanyakan manusia lebih mengutamakan ilmu moden ciptaan manusia. Justru mudahlah ideologi dan budaya barat menyerang dan mempengaruhi pemikiran mereka akibat mengejar keseronokan hidup. Mereka alpa mengenai kewajipan memelihara akal. Seterusnya, cabaran pasca modernisme terhadap akidah dan pemikiran Islam. Dari skop ontologi iaitu fahaman wujud, yakni bermaksud hakikat-hakikat kewujudan hubungan antara mereka. Dari sudut pandangan pasca modernisme, ia bersifat semua kewujudan bersifat relatif. Daripada pandangan modernisme, ia mengisbatkan hanya wujud secara fizikal. Dan pada pandangan Islam, ia mengisbatkan kewujudan hakikat sebagai benar bagi objektif atau realiti yang benar dan wujud. Seterusnya, daripada skop epistemologi, iaitu fahaman ilmu, ia adalah yang bermaksud kaedah sumber dan pengesahan ilmu pengetahuan. Daripada pandangan pasca modernisme, semua kewujudan bersifat relatif. Daripada pandangan modernisme, ia mengisbatkan hanya ilmu akli dan indrawi. Daripada pandangan Islam pula, ia mengisbatkan kebolehcapaian dan kebenaran ilmu-ilmu melalui kaedah dari sumber wahyu, akal serta indrawi. Akhir sekali, dari skop aksiologi iaitu fahaman nilai, prinsip-prinsip akhlak, etika dan moral. Daripada pandangan pasca modernisme, semua kewujudan bersifat relatif ataupun nisbi. Daripada pandangan modernisme, tiada prinsip nilai yang tetap tetapi menurut situasi. Dan akhir sekali pada pandangan Islam, mengisbatkan prinsip-prinsip yang tetap tentang baik dan buruk atau salah dan silap dari sudut etika dan estetika. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.